Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, so untuk malam ni, cikgu nak share, kita nak recall balik tentang pengiraan untuk topik haba. Okey, so untuk topik ni juga ada dalam kedua-dua tingkatan 4 dan tingkatan 4 KBSM dan tingkatan 4 KSSM. So topik ni sesuai untuk tingkatan 4 dan 5 lah. Okay, so untuk tingkatan 4 mungkin ada yang dah masuk topik haba, tetapi tingkatan 5 boleh recall balik untuk awak punya SPM. Okay, so kalau kata in between ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu dekat chat, okay? Sebab cikgu mute semua, sebab cikgu record yang ni, so nanti tak adalah suara banyak sangat. Okay, so kita mulakan untuk yang pertama. Sebelum tu, cikgu nak recall balik dulu sikit tentang muatan haba tentu dengan haba pendam. Okay, kejap ni. Okay, so untuk haba pendam, topik haba. Okay, topik haba ada tiga bahagian pengiraan sebenarnya. Okay, yang pertama untuk muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu, simbol dia C. So biasanya kita akan gunakan formula Q sama dengan MC theta. Okay, kemudian yang kedua, kita ada pengiraan untuk haba pendam. Okay. Biasanya simbolnya kita gunakan L. Okay, tak kisahlah L besar, L kecil. Okay, so formulanya adalah Q sama dengan ML. So L ni boleh jadi, L tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris latent heat. Okay, so latent ada dua. Satu latent vaporization, satu latent fusion. Okay, kemudian yang ketiga kita ada untuk hukum-hukum gas. So untuk hukum-hukum gas ni saya dah discuss minggu lepas dia punya formula dan pengiraan. So untuk minggu ni kita akan sentuh dua bahagian pertama sahaja, iaitu muatan haba tentu dengan haba pendam. Okay, alright. Okay, so first kali kita recall dulu tentang muatan haba tentu. Okay, apa yang student kena tahu tentang muatan haba tentu? So muatan haba tentu ni sebenarnya kuantiti haba. So kalau kita tengok definisi dia dulu. Okay, so definisi. Kita terus tengok daripada formula senang sikit. C sama dengan Q per M theta. Sebab tadi asalnya daripada Q sama dengan MC theta. So bila kita susun balik, letakkan C ni di hadapan. So kita akan dapat C equal to Q over M theta. So definisi dia, student boleh dapat daripada formula. So bahagian pertama ni kita tengok ini Q. So Q adalah haba. So definisi dia akan jadi haba yang diperlukan. Okay, so haba tu diperlukan untuk apa? So kita tengok untuk apa? Kita tengok lagi kuantiti fizik yang kedua, kita ada M ni jisim dan theta ni adalah suhu. Okay, so maksudnya haba tu diperlukan untuk menaikkan suhu bagi jisim tersebut. Cuma student kena ingat haba tadi Q diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 degree Celsius. Okay, so M tadi kat sini. Ini M dan kat sini adalah theta. So daripada formula ni kita dah boleh tuliskan kita punya definisi. Okay. Alright, so kita tengok yang kedua. So kalau kita kata kita nak gunakan pengiraan ni untuk kira tenaga haba. Jadi sebenarnya tenaga haba dia tak muncul dengan sendiri. So macam contoh kalau dalam kelas kita buat eksperimen muatan haba tentu, kita panaskan air untuk cari
berapa dia punya nilai C. So bila kita panaskan air, maksudnya kita menggunakan power heater. Jadi bila power heater tu sebenarnya kita menggunakan tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga haba. Okay. So bila dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga haba, so tenaga elektrik ini biasanya formulanya adalah E sama dengan PT. P adalah kuasa. Kuasa unit dia watt. Manakala T adalah masa. So masa unitnya adalah saat. Okey. Jadi tenaga elektrik ni ditukarkan kepada tenaga haba. So tenaga haba apa tadi? Dekat atas tadi? Q sama dengan tenaga haba MC theta. So Q sama dengan MC theta. So Q ni simbol untuk tenaga haba. E ni simbol untuk tenaga elektrik. Jadi bila untuk pengiraan melibatkan ada soalan yang melibatkan tanda kuasa, maksudnya ada kuantiti kuasa, so kita boleh buat E tadi sama dengan Q. Sebab apa? E adalah tenaga elektrik tukar kepada tenaga haba, maka formula yang kita gunakan ialah PT sama dengan MC theta. Okay? So ini untuk recall yang pertama iaitu bagi kuantiti muatan haba tentu. Okay? So kalau you all ada soalan, you all boleh tanya dekat chat, okay? Alright, so kita tengok yang seterusnya. Dalam muatan haba tentu juga, student kena tahu apa. Muatan haba tentu ni dia menyebab apa? Kalau kita kata muatan haba tentu dia rendah, maksudnya dia cepat panas. Tapi kalau kata dia muatan haba tentu dia tinggi, so dia lambat panas. Kita ambil contoh macam kalau kita nak memasak. Okay, so ni periuk kita ada pemegang. Okay. So, kat bawah ni kita pasangkan api. Sebab kita nak panaskan air dekat dalam ni. Okay, kat bawah ni api. So, api ni memberikan haba lah kepada air. So, dia transfer haba kepada air. So, air ni akan dipanaskan. Jadi, kalau kita tengok, kalau kata periuk ni adalah periuk aluminium. Okay. Ataupun kuprum. Okey, sekejap ataupun kuprum. So kita tengok kalau aluminium atau kuprum, okey. So dia punya nilai C dia adalah rendah sebab bila haba bagi sikit je dia dah cepat panas. So periuk dah panas. Tetapi air di dalam nilai C dia adalah tinggi. Sebab apa? Kalau kita buka api, periuk kita dah panas tapi air kat dalam belum panas. Okay, so maksudnya nilai C dia tinggi. Okay? Alright, so yang ni student kena tahu. Apa beza muatan haba rendah dengan muatan haba tinggi. So kalau dia C rendah, dia mudah panas. Dan kalau dia C dia tinggi ni, dia cepat panas. Alright. Okay, so then ini yang pertama. So kita terus ke soalan kita dululah. Okay. Alright, so kita tengok soalan yang pertama ni. Okay, kalau soalannya tanya, hitungkan jumlah tenaga haba. So maksudnya dia nak student cari Q yang diserap oleh sebuah blok kuprum berjisim 2 kg. So ini adalah M dari suhu 31 kepada 80. Okey, suhu 31 ni adalah suhu awal, 80 adalah suhu akhir. So, kita ingat formula yang kita nak gunakan adalah Q sama dengan MC theta. So, theta yang kita gunakan tu sebenarnya ialah perubahan suhu. Okey, so suhu akhir tolak suhu awal lah. Okay, so kat sini M dia tadi 2. Darab nilai C dia dah diberi ni 390. Dan kita ada nilai theta dia adalah 80 tolak 31. Okay, so kat sini kita akan dapat jawapannya. Okay, so you all boleh kira sama-sama.
Okay, so kita dapat 38,220 joule. Okay, so ini adalah nilai haba yang dicari. Maksudnya, kalau kita tengok sekarang ni, blok kuprum ni, dia seberat 2 kg. So kita nak naikkan suhu dia banyak ni, dari 31 ke 80, iaitu sebanyak 49 degree. So 49 degree dia perlukan 38,220 joule. So katalah 1 degree sebenarnya dia gunakan berapa? So untuk 1 degree dia hanya perlukan 780 joule. Maksudnya dia cepat panas lah. Sikit je haba dia dah cepat, dia dah naik 1 degree. So kalau sebanyak ni, okay, ini untuk 49 degree Celsius tadi. So kalau kata 1 degree Celsius ikut formula tadi, so dia perlukan 780 joule haba. So bila dia muatan haba dia rendah, maksudnya objek ni cepat panas. Okay. Alright. So saya harap semua dapat faham untuk soalan ni. Kalau ada soalan boleh tanya saya dekat chat. Alright. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Okay, so kalau kata yang ni dia ada bagi kuantiti fizik yang lain selain daripada Q sama dengan MC theta tadi. Okay, so sebuah pemanas rendah berlabel 2 kilowatt. Okay, so yang ni student kena hati-hati bila 2 kilowatt. Okay, kilo ni tukar dulu. Maksudnya kat sini P yang diberi adalah 2000 watt. Okay, kemudian kita ada 240 volt. Okay, so 240 volt ni dia cumalah distractor sahaja. Iaitu macam pengganggu untuk student. So kita tak ada guna formula 240 volt dalam pengiraan ni. Okay, so cuma student kena ingat 240 volt ni maksudnya beza keupayaan yang diperlukan untuk pemanas rendam tu berfungsi. Contoh kalau kita plug in kan pemanas rendam ni pada bateri. Pada 2 biji bateri. So bateri biasanya 2 biji 6 volt. So mestilah tak berfungsi sebab dia baru 6 volt. So dia perlukan berapa volt untuk berfungsi? 240 volt. Okay. So jangan risau tentang nilai ni. Okay, kemudian kita tengok dia kata untuk memanaskan 4 kg air. So ini 4 kg air adalah jisim iaitu simbolnya M. Okay, berapa kenaikan suhu? Okay, so berapa kenaikan suhu? Theta. Apabila pemanas itu digunakan selama 1 minit. Okay, 1 minit ni adalah masa. Kemudian kena ingat masa mesti guna dalam unit SI iaitu saat. Maka 1 minit ini adalah 60 saat. Okay, jadi kita tengok dia kata anggap tiada kehilangan haba ke persekitaran. Okay, kenapa kita nak anggap tiada haba ke persekitaran? Sebab kita nak tenaga haba, tenaga elektrik tadi bila ditukarkan kepada tenaga haba, so kita kira jumlah habanya sebenarnya sama. So kita anggap tiada kehilangan haba ke persekitaran. Tapi kalau student buat eksperimen ni dalam kelas, biasanya kita tak akan dapat nilai tenaga elektrik dengan tenaga haba tu tak sama. Sebab tu cari nilai C tak dapat tepat. Okay, sebab kita punya haba tu dah terbebas ke persekitaran. Okay, so kita tengok Q sama MC theta. So kita ada tenaga elektrik. So kita guna yang tadi. Tadi kita ada 2, E sama dengan PT, satu lagi. So PT sama dengan MC theta. Okay, so P power kita ada 2000. Darab dengan masa ada 60. Sama dengan jisim tadi kita ada 4 kg. So nilai C, kat sini dia dah bagi nilai CI itu ialah ni. Muatan bertentu ni 4200 dan theta. So kita diminta cari theta. So student kira macam biasa. Okay, kira macam biasa 2000 darab 60. Kemudian bahagikan dengan 4 darab 4200. Maka kita dapatlah kita punya theta ialah 7.143 degree Celsius. Okay, so jawapan kat tepi ni salah sikit. 7.14 degree Celsius. Okay. So boleh untuk soalan kedua? Ada sebarang soalan?
Boleh faham So saya ada kat sini malam ni Adam, Aimi, Alia, Alif, Firdaus semua ni. Boleh Izzat, Madi, Mary, kalau ada soalan boleh tanya. Alright. Okay, good. So kita ke soalan seterusnya. Okay, so kalau soalan macam ni, sebutir peluru plumber bergerak mendatar dengan hal laju 130 ms-1. Tiba-tiba ada hal laju pula. Jangan takut. Okay, sebab kita tahu sesuatu tenaga tu dia boleh berubah bentuk. Maksudnya kalau macam tadi tenaga elektrik tukar kepada tenaga haba. So kalau yang ni dia melibatkan hal laju ialah V. So maksudnya ni ada tenaga kinetik. Okay, dan terbenam ke dalam dinding simen selepas pelanggaran. So bila terkena dinding, biasanya kalau macam kita pegang dinding yang kena peluru tu biasanya panas. So maksudnya tenaga kinetik peluru tadi telah berubah kepada tenaga haba. Okey. Jadi dia kata jika muatan haba tentu ialah plumber ni ialah 130, ini nilai C dia, dan semua haba yang dihasilkan tu diserap oleh peluru, apakah peningkatan suhu? So kita ada dua. Satu, tenaga kinetik iaitu 1/2 mv kuasa 2. Okey, kemudian kita ada Q sama dengan MC theta. So kita tahu tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga haba. Maka kita kata 1/2 mv kuasa 2 sama dengan MC theta. Okay, so kalau kita tengok dalam maklumat yang diberi dalam soalan, kita tak ada M. M kita tak wujud. Tetapi kita tahu M yang pertama ni adalah jisim plumbum. M yang tenaga haba ni pun plumbum. Maka bila kita tak ada nilai tu, kita boleh cancel sahaja untuk mencari nilai theta. Sebab dia nak theta. Okay. So 1/2 darab terus 130 kuasa 2 sama dengan C tadi 130 theta. So sekarang ni kita kira theta. So student boleh dapatlah 130 kuasa 2 darab 0.5 bahagi 130. Maka kita dapat theta kita adalah 65 darjah Celsius. Alright? Boleh Okay. So far so good. Boleh So setiap kali soalan macam itulah. Student kena tengok dia tak semestinya terus nak pakai Q sama dengan MC theta. So kena ingat setiap objek dia ada tenaga. So tenaga dia biasanya boleh bertukar dari satu bentuk ke bentuk yang seterusnya. So mungkin kalau tadi tenaga elektrik kepada tenaga haba. So mungkin juga tenaga macam ni tenaga kinetik kepada tenaga haba. So mungkin juga tenaga keupayaan kepada tenaga haba. So cuba kenal pasti dalam soalan apa jenis tenaga yang ada. Kalau kata kita tak boleh nak pakai terus Q sama dengan MC theta. Okay. So untuk next question. Okay, so kita tengok sebuah blok aluminium berjisim 1 kg dipanaskan oleh pemanas elektrik selama 3 minit. So ini adalah M. Okay. Okay, kejap Okay. So Zoom dah bagi saya notice ada lagi 10 minit. Sepatutnya lagi lama ni. Sebab tadi ada orang masuk awal kot. Okay. So nanti saya bagi link kedua dekat group. You all boleh masuk balik lah. Okay. Alright. Sekejap. So kita tengok. M 1 kg. Pemanas elektrik ni 3 minit. Tadi saya dah bagi tahu masa kena tukar ke dalam saat. So ini adalah 180 saat. Kemudian kenaikan suhu 15 degree, ini adalah theta. Okay, ada voltmeter, ammeter disambung kepada pemanas elektrik. Okay, so maksudnya yang kat sini kita tahu ni tenaga elektrik tukar kepada bentuk tenaga haba. Tapi tenaga elektrik tadi cikgu ajar E sama dengan PT. Sekarang tak ada P. Macam mana nak jawab?
Okay, so ingat P ni juga dia adalah kuasa. P ni formula dia P sama dengan I darab V, iaitu arus darab beza keupayaan. So nilai yang dia bagi ni ini V. 2.5A ni ialah I. Jadi kita bolehlah kira untuk E tu. So tenaga elektrik tadi ni PT sama dengan MC theta. Okay, kemudian P tadi kita tahu ni P adalah IV. So IVT. Okay, yang P ni IV sama dengan MC theta. So I kita ada 2.5 darab 30 volt darab masa. Okey, cek darab masa bukan 3 Masa ialah 180 saat. Jisim 1 kg. C tak tahu. Theta 15. Okey, so cari C. Alright, so C kita ada 1 2.5 darab 30 darab 180. So kita bahagi 15. Okey, so C kita dapat 900. Ingat tadi muatan haba maksud dia 900 joule per kg per degree Celsius. Sebab dia ialah apa? Maksud muatan haba tentu tadi. Muatan haba tentu adalah haba yang diperlukan. So berapa haba diperlukan? 900 joule. So haba tu untuk apa? Untuk naikkan suhu bagi 1 kg bahan sebanyak 1 degree Celsius. So kita ada joule, kg, degree Celsius. So sebab itulah unit dia jadi joule, kg, degree Celsius. Okay. So kalau tadi cikgu dah send dekat group, okay. Link dekat chat boleh ambil semua yang masuk ni. Saya harap awak boleh klik link dekat chat tu sebab sekarang ni kita ada remaining time ada lagi 6 minit saja sebelum diputuskan dengan tiba-tiba. So kalau putus kejap lagi boleh masuk ke saya punya grup Telegram dan masuk balik ke Zoom guna link kedua. Alright. So saya minta maaf sangat-sangat sebab dia jadi cepat sangat. Okay. Okay, so kita tengok soalan yang ke-8 ni masih lagi untuk muatan haba. Okay, so yang ni kita ada 300 gram air, so tukar terus dalam 0.3 kilogram. Okay, ini M. Kemudian pada suhu 40 degree. Okay, ini theta. Okay, so saya kemudian dengan 900 gram dia campur dua-dua jenis air ni 0.9 kg iaitu suhu dia 80 degree. So kita tukar dalam bentuk lukisan. Senang sikit student nak tengok. Okey. Air ni 300 gram. Sekejap. Cikgu pakai terus unit SI. 0.3 kg. Suhu dia 40 degree. Kemudian kita campur 0.9 kg air. So air dengan air boleh bercampur Okey. So ini adalah 80 degree. So dia akan menghasilkan satu air yang baru. Okey, air campuran lah. Maksudnya macam ni air masak tambah air masak. So kita dapat air masak yang dua suhu berbeza. Ni sejuk, ni panas. So kita akan dapat air suam. So kita nak tahu berapa theta akhir dia kat sini. So kat sinilah kita tak tahu. So kita tahu theta air ni nilai dia akan lebih besar daripada 40 degree Celsius. Sebab dia dah dicampur air panas. Tetapi nilai dia juga adalah lebih kecil daripada 80 degree Celsius. Sebab apa? Dia dah campur dengan air yang lebih sejuk. Maka kita akan ada kat sini Q diserap oleh cecair yang pertama ni akan sama dengan Q dibebaskan oleh air yang lebih panas. Okay. So kat sini masih lagi sama MC theta
MC theta. Okay. So theta tadi ialah perubahan suhu kan? Okay. MC delta theta. Okay. So M ini 0.3. So C kedua-duanya adalah air. C sama. So kita boleh potong terus. Kita tak payah masukkan dalam pengiraan. Okay. Theta tadi. Theta akhir tolak theta awal. So theta tolak 40 sebab kita tahu suhu dia mesti lebih dari 40. Okay. So sama dengan 0.9 kg. So suhu dia mesti kurang dari 80. So kita ambil nilai yang lebih tinggi 80 tolak theta. So yang ini macam biasa buat macam matematik. Kembangkan equation ni 0.3 darab ni dan 0.9 darab kedua-dua sebelah sini. So kita dapat 0.3 theta tolak 0.3 darab 40. So ini kita tolak 12. Kat sini 0.9 darab 80 kita dapat 72 tolak 0.9 theta. Okey. Jadi kat sini sama macam matematik, persamaan linear, susunkan semua yang ada theta di sebelah kiri dan bawa semua nombor ke sebelah kanan, maka kita dapat 1.2 theta sama dengan 84, maka theta ialah 84 bahagi 1.2, so kita dapat theta adalah 70 degree Celsius. Okey? Boleh tak untuk soalan yang terakhir bahagian muatan haba tentu ni dulu? Boleh tak? Okey? Ada soalan tak untuk bahagian last sekali? Boleh Alright, good. Okay, so in less than a minute, so session untuk yang first ni akan berhenti. So kita ke group dulu untuk saya send link. Bagi saya 1 minit untuk create link yang kedua. So you all boleh masuk balik untuk kita sambung ke muatan haba pendam pelakuran dengan soalan SPM. Ada satu soalan SPM saya sediakan. Alright, so boleh tengok kat group, okay? Alright, thank you so much. See you in next session dekat group dalam masa 2 minit. Alright, thank you.